maka layak untuk menjadi pemimpin. Saya pun tak nampak Ustaz. Selain daripada itu ya. Itu atas di sini Ustaz. Di atas Dah lagi. dengan ilmu itu Allah. Dah lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa ta'sir karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulubihi fid dharain ya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 35. Daripada muka surat 34 bawah sekali, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, sahabat, dia berkata, belajarlah kamu akan ilmu, kerana belajar ilmu untuk mencari keredaan Allah itu menambahkan rasa takut kamu kepada Allah. Dan menuntut ilmu itu ibadat. Dan ya 35 Rumi tak tahu saya 28 ya 29 Rumi 29. Menuntut ilmu itu suatu ibadah. Dan memutalaah, mutalaah ni maknanya bincang. Ilmu itu tasbih. Dan bertanya tentang ilmu itu jihad. Mengajarkan ilmu itu kepada orang yang jahil sedekah. Dan memberikan ilmu bagi ahlinya itu qurbah, yakni menghampirkan diri kepada Allah. Jadi dengan ilmu tadi yang pertama sekali satu ibadah. Sekarang ni kita belajar, mana kita sedang melakukan ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu artinya kita memperhambakan diri kita kepada Allah. Itu maksudnya tu. Mana dia suruh kita buat, dia tegah kita tinggalkan. Itu ibadah. Perkataan ibadah itu kata dasarnya ialah abadah. Jadi bila abadah tu dia telah memperhambakan diri, itu dipanggil past tense, fi'il madhi. Mudhari' dia ya'budu, dia sedang memperhambakan diri. Dalam Fatihah itu digunakan na'budu. Na'budu, kami sedang memperhambakan diri. Kemudian dia punya isim masdar dia antaranya ialah ibadah. Jadi ibadah itu mana? Memperhambakan diri kepada Allah. Artinya buat apa yang dia suruh, tinggalkan apa yang dia tegah. Jadi menuntut ilmu ni adalah suatu ibadah, termasuk
di dalam perintah Tuhan dan kita sedang melaksanakannya. Itu dari segi menuntutnya. Bila kita menuntut, mana kita dah dapat ilmu. Kemudian bila kita dah ada ilmu, kita ada pula kawan-kawan bincang. Apa katalah perkataan bidah, kita bincang apa itu ibadah. Jadi bila bincang orang kata begini-gini, dapat diputuskan makna ibadah tu begini. Berbincang mengenai ilmu tu dipanggil tasbih. Tasbih itu seolah kita subhanallah, subhanallah. Sentiasa dapat pahala. Mutalaah. Bertanya tentang ilmu itu jihad. Kita nak tahu, kena tanya. Sebab apa yang kita nak tahu tu orang tak tahu. Sehingga kita tanya orang, baru orang tahu apa yang kita nak. Jadi bertanya tu adalah satu jihad. Apa jihad tu? Bersungguh-sungguh nak tahu itu dan ini. Itu jihad. Jihad artinya kesungguhan hati kita mendapatkan pengetahuan tadi. Itu jihad, bertanya. Jadi maknanya kalau kita tak bertanya, seolah tiada jihad lah. Macam itulah. Kemudian mengajarkan ilmu itu bagi orang jahil, sedekah. Sedekah suatu ibadat juga, sangat baik. Jadi kita sedekah ni biasa harta. Kita kurang harta. Yang kita ada ialah ilmu. Jadi kita beritahu orang pengetahuan ini, seolah-olah kita memberi dia sedekah. Jadi bila sedekah, maknanya bila orang tu dah tahu, dia akan amalkan apa yang dia dah tahu tadi untuk kita dapat. Dia buat baikkan tadi, kita pun dapat. Itu dia panggil sedekah. Dia buat dia, ompok kita ada lah, mudah dia. Jadi dah ada ilmu, kita kena ajar. Dan memberikan ilmu kepada ahli itu qurbah. Qurbah ni mana satu cara untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Dekat tu bukan dekat hissi, dekat maknawi, ialah dengan cara menyampaikan ilmu ni kepada ahlinya. Ahli ni orang yang nak ilmu. Macam tuan-tuan ni semua nak ilmu. Jadi kita cakap, ini satu cara untuk mendekatkan diri, mengampilkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa itu mendekatkan diri sini? Mendapatkan rahmat Allah Taala tu. Jadi satu kaedah untuk mendapatkan rahmat Allah Taala, ini dia menyampaikan apa yang kita tahu. Dan tugas ini asalnya itu tugas Rasul, iaitu tabligh. Kan sifat Nabi itu ada 4 kan? Sidq, cakap benar. Sidq, amanah, tabligh, fatanah. Betul. Betul kan? Ini dah lama tak nyabut benda itu kan. Sidq, amanah, tabligh, fatanah. Jadi tabligh itu menyampaikan. Kalau Nabi menyampaikan sesuatu yang Tuhan berikan kepada dia untuk disampaikan kepada umat manusia, kita pun menyambung kerja Nabi tadi. Jadi itu satu jalan untuk qurbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah baiknya. Jadi bila sebut ilmu ni kan, daripada menuntutnya, membincangkannya, bertanya dia, mengajar dia, memberikan ilmu kepada ahlinya adalah suatu benda yang sangat-sangat berharga. Itulah. Jadi yang baik sekali mana tu? Cari ilmu dulu. Nabi kata kun aliman. Jadikanlah diri kamu sebagai aliman, orang yang mengetahui. Atau muta'alliman, orang yang menuntut, yang belajar. Pasal kita tak cukup lagi ilmu, kita belajar. Atau mustami'an, orang yang mendengar. Jadi kalau kita tak ada ilmu, kita belajar. Nak belajar pun susah, tak ada itu, tak ada ini, kita duduk nongah je. Itu namanya mustami'an. Walam takun rabi'an, jangan jadi orang yang keempat.
mengetahui pun tidak, belajar pun tidak, nongah pun tidak. Itu Nabi kata jangan jadi orang yang keempat. Okey, kita letakkan diri kita satu, nombor satu itulah berilmu. Dan lagi ilmu itu dipanggil al-anisu fil wahdah. Al-anis menjinakkan hati seseorang yang duduk bersendirian. Jadi kalau kita ada ilmu, kita tak ada sakit jiwa, kita tahu, kita duduk seorang kat rumah, kita tahu apa yang kita nak buat. Apa yang kita nak buat? Kalau dah masuk waktu solat, kita solat. Solat dah habis, kita berzikir, kita berselawat, kita taubat, tasbih, tahmid, takbir, macam-macam boleh buat. Baca Quran. Jadi itu al-anisu fil wahdah, menjinakkan hati ketika bersendirian. Itu maksud dia. Kalau tidak, kalau kita tak pandai menggunakan waktu tadi, kita tak ada ilmu, contohnya kan, sakit jiwa. Sakit jiwa. Itu sebabnya contoh, kalau kita ni melakukan kesalahan, disabitkan kesalahan dan kita dipenjarakan, duduk dalam bilik penjara itu seorang diri, dalam bilik pagar besi kan, itu tak ada, ini tak ada kan, duduk melengung, kita tak tahu apa pun, memang orang ini keluar tu memang macam huyah hayang lah katanya pemikiran dia. Tapi kalau kita ada pengetahuan, kita duduk, kita boleh baca Quran. Tuan-tuan tahulah Hamka, semua tahulah, dan kalangan kita juga sebab tak perasan. Hamka ni bila dipenjarakan Dek Soekarno, di situlah dia menulis tafsir Al-Azhar. Semua tahulah tafsir Al-Azhar, tulisan Hamka, Pak Hamka. Dia duduk dalam penjara. Jadi kalau dia dah macam tu lah buat, memang dia penjara tu bukan penjara, satu tempat. Pasal dia bersendirian. Tu dia kata al-anisu fil wahdah. Dan yang menjadi sahabat di kesunyian ilmu tadi, kita sunyi seorang ilmu kawan kita, dan panduan yang menunjukkan jalan agama, ilmu lah, panduan, dan yang dapat dijadikan kawan di ketika suka dan duka. Memang dalam hidup kita ini tidak sunyi daripada dua perkara. Ada masanya kita suka, ada masanya kita duka. Jadi nak mengatasi, kalau suka tu okey lah. Kalau duka ni, apa patut kita buat supaya menghilangkan duka kita? Ilmu boleh menjadikan kita menghadapi itu dengan baik, dan menjadi penolong yang setia. Penolong yang setia, ilmu tadi. Dan yang menjadi keluarga di perantauan. Kita merantau, saudara tak ada, itu tak ada, semua tak ada, tapi kita ada ilmu. Ilmu ni lah yang bersama-sama dengan kita, perantauan. Dan lagi yang menerangkan jalan menuju ke syurga. Itulah sajalah. Kita dah mati, dan mati ke mana kita akan pergi lepas kita mati besok? Jawabnya, kalau ilmu yang kita ada tu boleh menerangkan jalan menuju ke syurga, ini yang terakhir sekali. Semua kunci dia ilmu. Sebab Nabi ada bersabda, kalau kamu nakkan dunia, mesti dengan ilmu. Kalau nakkan akhirat, mesti dengan ilmu. Kalau nakkan kedua-duanya, mestilah dengan ilmu. Wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Itu hadis dia lah. Wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Nak dunia, nak akhirat, ilmu. Itulah.
Orang ada ilmu ni dia tidak ada susah hati. Dan dengan ilmu itu Allah Ta'ala mengangkat darjat sekumpulan manusia, lalu mereka layak untuk menjadi pemimpin yang membawa petunjuk kepada kebaikan. Dengan ilmu tadi Allah mengangkat. Itu ada Quran dia. Memang dengan ilmu Tuhan angkat orang tu, kedudukan dia. Membawa menjadi pemimpin yang membawa petunjuk kepada kebaikan. Kepribadian mereka dapat dicontohi orang berilmu ni, dan akhlak mereka boleh dijadikan ikutan, dan perbuatan mereka dipandang dengan penuh kepercayaan. Maknanya sangatlah hebat bila orang berilmu ni, sangat hebat. Selain daripada itu, para malaikat meminati untuk bersahabat dengan mereka itu. Penulis ni gunakan bahasa cantik lah, para malaikat. Jadi malaikat kita tak nampak, di sekitar kita ni memang dia ramai ni, meminati untuk bersahabat dengan mereka. Malaikat minat nak bersahabat dengan kita. Kalau dia buat kerja dengan kita, memang dia seronok. Pasal apa? Dia dapat melihat keilmuan yang ada pada kita tadi, dan rela menghamparkan sayapnya untuk mereka berjalan di atasnya. Ini macam kita ni belajar sekarang ni, malaikat akan duduk bersama kita. Jadi kalau sayap dia tu kadang mengenai kita. Bila sayap tu kena ke kita, adalah sesuatu kelebihan, tapi kita tak nampak. Kalau kita nampak, mungkin kita lari kan. Lari tu tak. Pasal kita tak nampak. Macam mana rupa malaikat, ada sayap pula. Tentulah sayap dia besar. Tapi dia Tuhan jadikan dia satu makhluk yang istimewa juga lah. Dia sangat suka. Dan segala yang basah dan yang kering memintakan ampun untuk mereka. Segala yang basah, segala yang kering dalam dunia ni meminta ampun ke Allah Ta'ala, supaya dosa-dosa orang yang berilmu ni dihapuskan, diampunkan. Bayangkan, segala yang basah, segala yang kering. Dalam hidup kita ni dua je, kalau tak basah, kering kan, semuanya. Dalam hadis sebab ikan dalam laut pun, ikan ni macam tu sekali lah. Maknanya kedudukan orang berilmu ni sangat tinggi. Segala yang basah dan segala yang kering meminta ampun untuk mereka. Jadi kita memang kita minta ampun pun, tapi ada pula lain-lain pihak yang berkojo meminta ampun kepada Allah akan dosa kita pula lagi. Jadi mudah-mudahan besok kata kita berilmu kan, beramal dengan ilmu kita, di akhirat besok baru kita tahu. Kita rasa macam-macam dia ni, tengok clear je kita pasal ini dah semua makhluk dunia minta ampun. Kalau ikan dalam laut minta ampun, ikan banyak dalam laut, banyak. Bukan 10 ekor, tapi bukan juta, bilion, bukan bilion, trilion, bukan trilion, apa lagi? Dah tak tahu kira pula tu kan. Mana banyak sangat. Itu ikan pasal apa? Basah tu. Yang kering pula daun. Berapa banyak daun. Masya Allah. Dia nak menggambarkan tu. Jadi ini adalah galakan ni yang betul, bukan galakan main-main, betul-betul punya. Jadi letakkanlah diri kita di dalam lingkungan orang-orang yang berilmu, sehingga ni dia hujung tadi tak baca lagi, sehingga ikan-ikan yang ada di laut, dia tak khabar di sungai, pasal di laut lagi banyak kan, ikan-ikan di laut dan segala binatang buas, rimau, gajah dan binatang ternakan, lembu, itik, ayam, langit, dan segala bintang,
berjuta bintang di langit. Bintang gemintang. Jadi gemintang tu dia panggil apa tu? Nama apa? Kalau bukit bukau, apa namanya? Gandaan. Bintang-bintang kan? Kuih. Okey. Jadi saya pun tak bintang gemintang, betul. Betul lah tu kan. Kita tak tulis dah orang tu. Bintang gemintang. Semuanya meminta ampun untuk mereka. Masya-Allah. Tu dia. Sonok tak? Sonok kan? Tu dia. Kun aliman. Segala kelebihan ini adalah berpunca kerana ilmu lah. Kerana ilmu lah yang didapat menghidupkan akan mata hati daripada butanya, dan yang menerangkan akan hati daripada kelamnya. Ilmu, kalau hati kita buta, jelik. Kalau hati kita gelap, terang. Itu dia. Jadi apa ilmu tu? Mestilah pertama sekali tauhid. Basic dia tauhid. Lepas tu tasawuf. Itu dah. Itu yang tauhid ni dengan tasawuf ni melibatkan akidah. Yang penting sekali. Fiqh ni cuma cara-cara saja, metod beramal. Macam mana nak sembahyang? Belajarlah ilmu fiqh. Tapi walaupun dah pada sembahyang, kalau tak ada tauhid dan tasawuf, sembahyang tu macam zero lah, tak ada apa-apa pun. Macam tu. Jadi yang penting tauhid dengan tasawuf. Sebab Nabi diutuskan 10 tahun di Makkah tu, tauhid lah dulu. Itu maksudnya. Jadi kalau dia suruh cari ilmu pun nak belajar, kena tasawuf. Tapi orang sangat sedikit belajar ilmu tauhid, sangat sedikit belajar ilmu tasawuf. Mungkin tak ada. Okey. Dan yang menguatkan badan daripada lemahnya, ilmu juga. Dan yang menyampaikan seseorang kepada martabat orang yang abrar. Abrar ni orang yang baik-baik. Dan yang meninggikan ia akan darjat seseorang itu, ilmu ni lah. Jadi maknanya ingatan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang berilmu. Macam itulah. Memikirkan ilmu itu iaitu menyamai puasa sehari-hari. Memikirkan ilmu yang kita belajar tu, kita duduk kita fikir macam mana Allah Ta'ala, macam mana ilmu-ilmu ni sebagainya kan. Seolah-olah kita berpuasa sehari-harian. Macam tu lah dia. Dan memutalaah, bincang-bincang ilmu itu, menyamai akan ibadat semalam-malam. Hebatnya. Dan dengan dia kita taat kepada Allah Ta'ala dengan ilmu tadi sekarang. Dan dengan dia kita menyembah, bukan menyembah dia, mengabdikan diri kepada Allah. Itu baik sekali. Kalau menyembah ni, itu cerita orang yang tok pekong, itu menyembah. Kita tidak beribadat kepada Allah. Dan mengasakan Allah dengan orang-orang yang berilmu tadi. Dan dengan dia kita boleh menjadi orang yang wara'. Nak jadi wara', ilmu juga dulu. Semua ilmu dulu. Dan dengan dia kita dapat menghubungkan silaturrahim dengan ilmu juga. Dan dengan dia kita mengetahui halal dan haram. Banyak sangatlah kebaikan dia.
Dengan ilmu kita tahu ini halal dan ini haram. Kalau tidak, kita tak tahu, tak ada ilmu. Ilmu adalah imam dan amal adalah pengikutnya. Makna kalau ilmu tu imam, amal tu makmum, makna sebelum kita beribadat, beramal, mesti kita dulukan ilmu. Kalau ilmu tak ada, tiba-tiba nak solat tak jadi. Jadi ilmu itu sebagai imam dan amal itu sebagai makmum. Dan dengan dia jadi sah sesuatu amal tadi. Dengan ilmu, amal kita sah. Tak ada ilmu, amal kita belum tentu lagi sah atau tidak. Dan dengan dia dapat kemenangan di dalam akhirat. Dan dengan dia lepas daripada api neraka. Demikianlah diceritakan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Punyalah hebat. Ilmu inilah segala-galanya. Jadi habiskan masa kita menuntut ilmu. Dan belajar ni pula, kalau kita dah dengar naklah belajar daripada buayan sampai ke liang lahat. Belajar tu. Jadi kebanyakan orang ni dia tunggu kat belajar kat liang lahat sebenarnya pun tak sedap dia belajar kat liang lahat ni. Tapi macam itulah dia suruh belajar. Itu namanya dalam bahasa Arab talqin. Talqin cakap Arab. Daripada perkataan laqana yulaqinu talqinan. Berarti mengajar. Talqin itu mengajar. Sekarang ni saya sedang mentalkinkan ilmu ni kepada tuan-tuan. Bunyi takut lui, saya tu belum mati lagi ustaz. Tak. Talqin tu berarti mengajar. Jadi kalau orang kubur tu talqin tu sekurang-kurangnya dengan harapan. Dia dengar kok adalah dia fikirkan kau datang mungkar dan nakir, keluar soalan ni mudah-mudahan kok dia dapat membantu. Kok boleh. Tapi rasanya tak tahulah boleh tak boleh. Masa hidup dia tak belajar. Dia elok orang yang baca talqin tu, sabut kali masa dia baca talqin tu. Dan kau tak orang nyuruh dan tak nak baca talqin ni, kau mari kau tak datang ke masjid. Mari kau tak belajar. Dah sini pula suruh dia orang ngajarnya. Tapi kan balik kan orang tu bagi dia punya payung ke dan bagi apa lagi? Jak lagi. Cerik. Cerik. Tidak ada mal dia nak macam-macam talqin kan. Mari kau tak nak belajar. Niat nak bagi orang nak belajar. Dia cakap macam tu lah. Dia tahu. Sebenarnya orang dalam kubur tu tak tahulah pun jadi. Sekurang-kurangnya orang yang terdarik ni. Monong dengan ni. Pula. Mari masa tu. Ni dah beri nak belajar pula. Kan tak kono kaya kan. Waktu belajar kita tak belajar. Dah habis pulang belajar. Barulah. Okey. Tajuk kecil baru. Al-faslu tsani fi adabil muta'allim wal mu'allim. Fasal yang kedua ialah tentang adab-adab orang yang belajar, muta'allim, wal mu'allim, dan orang yang mengajar. Jadi adab ni apa arti dia? Adab ni cakap Arab. Cakap orang putih dia etika. Etika ni pun saya tak faham makna dia. Apa makna kau? Adab, etika apa tu lagi kan? SOP ke? Yo, kau. Adab ni SOP ke? Bolehlah saya skip itu kan? Dia kena ada adab. Bila adab ni ada, barulah selamat. Macam SOP kita sekarang ni kan, anda semua jangan duduk dekat-dekat. Dan naklah pakai face tutup hidung. Tutup muka tak boleh tak? Tutup muka tak nampak kan? Tutup hidung sikit dengan mulut. Itu dipanggil SOP. Itu maksud dia. Etika, SOP, adab.
Pasal yang kedua pada mintakan adab orang yang belajar ilmu dan adab orang yang mengajar akan ilmu. Jadi orang yang belajar pun ada SOP dia, orang yang mengajar pun ada SOP dia. Kenapa pula perlu ada SOP? Kalau sekarang kita tu perlu ditukang ikhtiar kita supaya jangan ada berlaku jangkitan, kok ada kuman-kuman kan. Tapi kalau belajar ni apa pula? Ada dia punya SOP. Jadi lebih ke belajar ni sebenarnya lebih kepada barakah. Barakah tu maknanya kita belajar sikit tapi dapat banyak. Itu berkat lah tu. Sikit dia cakap tapi lepas tu kita pernah fikir-fikir banyak jadi kita dapat. Yang tak berkat tu belajar 10, satu pun tak ingat. Tu tak berkat nama tu. Apa ajar dia Ustaz Rahman tadi? Entah lupa dah dah. Tu rugi tu. Kalau 10 kita bercakap dia kan ada dengar, ada dengar tadi belajar ni lo tu. Jadilah kan. Itu je barakah. Okey. Adapun adab orang yang belajar ilmu itu maka iaitu terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, adab yang tertentu pada dirinya, diri orang yang belajar tadi. Ini ompok tuan-tuan. Ini ompok tuan-tuan. Pertama, adab yang tertentu kepada dirinya. Oh tadi silap baca. Pertama, adab yang tertentu kepada dirinya. Belum bincang kita dah. Ni menceritakan dia punya bahagian dia. Yang kedua, adab beserta gurunya yang mengajar akan dia. Yang pertama, diri orang yang belajar. Yang kedua, bila dia bersama-sama dengan tuan guru dia, dia kena jaga, ada SOP dia. Adapun adab yang tertentu bagi dirinya itu iaitu 7 perkara. Ni kena ada, SOP ni kena ada. Adab yang pertama, menyucikan hati daripada sifat jahat. Mana adab yang pertama, bersihkan hati daripada sifat jahat. Jadi macam mana nak sifat jahat? Jangan buat jahat lah, macam tu ke? Jawabnya, kita memang tidak boleh membersihkan dari diri kita daripada sifat jahat. Yang boleh membersihkan dia Allah Ta'ala. Jadi apa langkah-langkah kita nak bersihkan ni? Taubat. Itu maksud dia. Dan segala perangai yang tercela di dalam hati, seperti riak, ujub, takabur, hasad dan lain-lain, serta daripada segala sifat kecelaan. Dua. Ini dengan zikir pula. Jadi diri kita ni yang mengotorkan, yang pertama dosa, yang kedua sifat mazmumah. Jadi dosa tadi terjadi daripada sifat mazmumah. Jadi contohnya kita katalah hubbud dunia, contohlah. Jadi hubbud dunia ni kalau kita buat, maknanya kita berdosa lah. Apa kita hubbud dunia? Hubbud dunia ni cinta kepada dunia. Apa saja yang kita buat di dunia ni tidak menolong kita di akhirat besok, itu sebagai hubbud dunia lah tu. Apa sahaja yang kita buat hari ini, atau siang atau malam lah, yang tidak menolong kita di akhirat besok, itu dunia lah tu. Jadi bila dia itu dunia ada dalam hati kita, kita sedang ada penyakit tu. Jadi kita pun berdosa lah. Kita pun berdosa pasal kita suka pada dunia tadi. Jadi dosa yang kita suka pada dunia ni, kita minta ampun. Tu dia panggil taubat. Lepas tu perasaan hubbud dunia tadi pula, kalau kita tak buang, dosa tadi dah hilang lah dah. Tapi hubbud dunia tu masih ada lagi. Dosa baru pula datang. Jadi kalau kita tak nakkan dosa hubbud dunia tu lagi, hubbud dunia tu kita kena buang. Bila buang hubbud dunia,
Tak ada lagi lah dosa hubbu dunia tu. Clear lah. Macam tu. Jadi kita kena buang hubbu dunia tu. Jadi macam mana buang hubbu dunia? Kita tak mampu. Yang boleh menghilangkan rasa suka kepada dunia itu Allah Ta'ala saja. Kalau kita lah saja-saja dia tak nak dia tengok TV dah. Tak boleh dah. Setakat masa tu lah tak tengok. Kan balik kan tengok ada apa cerita drama TV masa ni apa yang hebat, perempuan tak berdosa pun ada. Tak ada. Adalah lebih kurang itulah, perempuan tak berdosa, betul kan? Lebih kurang lah itu. Jadi bila kita dah ikut-ikut tu dah kepala kita dah set dah. Pukul 10 lah. Sampailah balik ni kan. Jadi besok sambung tengok sampai ke subuh balik. Okey, lepas tu dia punya ujung tu lah ada tanda tanya lagi, apa akan jadi pada apa malam besok lah. Oh, masih sambung ni ke tak? Tak seronok lah. Kalau kita terputus satu episod, tak cantik dah. Jadi itulah yang menggilakan kita. Itu bahasa dia kan. Itulah yang menjadi kita menggilakan kepada dunia. Masa tu kita tak rasa bersalah pun. Tapi masa tu sebenarnya kita ialah dalam hubbun dunia. Tidur malam tu tidur dengan dosa lah tu. Dosa hubbun dunia. Jadi kita tak pernah fikir pun. Tapi kalau kita dah nampak ni kan, kita mulalah menjaga diri kita. Kan balik kan nak tengok perempuan tak berdosa, fikir Ustaz Ahmad dah cakap tadi ni. Macam mana ni? Takdirkan anda pun tak tengok malam ni kan, siapa untung? Siapa untung? Saya lah untung. Betul tak kan? Saya lah untung. Banyak pahala saya dapat tu. Bila macam tu pula cerita ni, dulu kan kata kalau kita tak tengok Salaman dapat pahala. Dulu kan lah. Anda ada pilihan. Tak, ni contoh macam tu lah kan. Tapi bila berhenti tengok, anda dapat, saya pun dapat. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, kata Nabi. Orang menunjukkan jalan kebaikan tu, pahala dia dapat sama macam orang yang jadi buat kebaikan tadi. Itu je. Itu kata Nabi lah. Cantiklah sangat. Dan membaiki hati dengan bersifat akan sifat yang terpuji, ikhlas. Sama juga. Yang sifat jahat pun bukan senang nak buang. Yang nak dapat sifat terpuji ni macam dikata macam tak, macam sifat ikhlas bukan boleh dibuat-buat. Semua Allah yang menjadikan dia. Dan benar dan zuhud, tawaduk dan lainnya daripada segala sifat yang terpuji yang lagi akan datang bicara sekalian itu insya-Allah taala di dalam kitab ini. Jadi yang tak baik datang Allah Taala juga, yang baik pun datang daripada Allah Taala juga. Semua dia. Kita hanya berusaha menolak yang tak baik dan berusaha mencari yang baik. Tapi semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jangan kita fikir ini kita yang boleh mengubah. Itu tak boleh. Itu syirik nama dia. Jangan berpegang dengan amal, kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Bergantunglah dengan Allah, itu maksudnya. Dan kerana ilmu itu iaitu setengah daripada ibadat yang batin. Ilmu ni ibadat yang batin, dan tiada sah ibadat itu melainkan dengan suci daripada najis. Seperti sembahyang, maka tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang zahir pada tempatnya dan badannya dan kainnya. Demikian lagi ilmu itu iaitu ibadat yang batin, maka tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang batin, yakni yang di dalam hati. Dan segala sifat kejahatan dalam hati itu najis,
firman Tuhan, innamal musyrikuna najasun. Ni seronok cantik tu. Sekarang ni kita semayang. Kita semayang, hari-hari semayang, subuh sampai isyak kita solat. Jadi satu syarat nak jadikan kita sah ibadat kita ialah bersih. Macam yang zahir, tu bersih ni dua, bersih yang zahir, bersih yang batin. Yang zahir ni naklah suci daripada hadas kecil, hadas besar, najis. Hadas tu najis juga, tapi najis yang kita tak nampak. Dia panggil najis maknawi. Pada maknanya najis, tapi tidak ada najis. Kalau najis yang tai cicak kan, ayam, itu nampak. Itu dia panggil najis hissi dalam Arab. Ialah najis yang kelihatan, itu dia panggil najis. Najis yang tidak kelihatan tapi dikira bernajis, itulah hadas. Ada yang hadas kecil dan ada yang hadas besar. Jadi kita bila nak solat, kita kena membersihkan diri kita daripada najis dulu. Najis yang kita nampak. Dah tak ada lagi najis nampak, bau dia pun tak ada sebagainya, baru kita ambil pula hadas kecil. Kalau ada besar, buang hadas besar dulu, lepas tu buang pula hadas kecil. Dia panggil mengangkat wudu. Barulah sah salat daripada sudut zahirnya. Nampak kan? Jadi kalau kita kotor zahirnya, batal lah sembahyang tu. Tapi ada satu lagi najis yang kita tidak ambil pusing sangat, iaitu najis batin. Kata alat tu najis batin tu lagi penting daripada najis zahir. Mana kalau najis batin tu kalau kita tak bersihkan, apa jadi pada ibadat kita? Kalau najis yang zahir, kalau ada najis, ada batal sembahyang. Kalau kita ada najis yang batin, sembahyang tu tak batal. Tapi yang hilangnya ialah pahala dia, yang tinggal dosa. Itulah contoh dia. Jadi apa contoh dia? Contoh dia nak yang senanglah, katalah cakap bohong lah. Cakap bohong ni termasuk dosa batin. Dosa batin. Jadi anda dilarang sama sekali bercakap bohong dalam solat. Contohlah. Jadi tentulah kita kata, ada ke bohong dalam solat? Tentu fikir, bila pula bohong? Tak belum pernah bohong. Kita tengoklah takrif bohong apa. Bohong ini ialah kita di mulut lain, di hati lain. Bohong tak? Kita tak buat tapi kata kita buat, ataupun kita buat tapi kita kata kita tak buat. Bohong tak tu? Bohong lah tu. Pasal yang mulut dengan hati tak selari. Bohong nama tu. Dalam solat, adakah mulut kita dengan hati kita selari? Ni baru pula benda ni, lain bunyi dia ni. Kita sebutlah di mulut kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Mengeleng-eleng kepala macam-macam tu. Cantik sangat tu nak pecah. Tapi dalam hati kita apa ada? Yang ada ialah tak ada. Kosong. Ataupun kita ingat benda lain. Atau. Inilah bohong ada pada. Patutnya bila dia inna salati, bahawa salatku, wa nusuki, dan semua ibadat-ibadat aku, wa mahyaya, dan kehidupan aku ini, wa mamati, dan kematian aku akan datang ini, lillahi rabbil alamin, semata-mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ingat tu. Okey, lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, tidak ada sesiapa pun yang menyekutukan bagi Allah Taala. Wa bidzalika umitu, dan dengan yang itulah aku diperintah.
sampai ujung. Jadi ada dalam hati itu, kita baca di mulut, dalam hati itu dah ikut dah. Ni dia. Jadi itulah tak bohong. Kalau kita baca di mulut, di hati lain, bohong. Inni wajjahtu atau wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Wajjahtu, aku hadapkan, wajhiya, diriku yang rohani ini. Latifah Rabbaniyah. Yang kita dah belajar dulu kan. Aku hadapkan diriku yang rohani ini lilladzi fataras samawati wal ard, bagi Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Jadi itu kita punya pengakuan. Aku hadapkan diri aku ni kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Lah mati. Itulah dia. Kita sedar ni, aku ni sedang menghadap Allah Ta'ala ni. Itu. Atau sebut kiblat dalaman. Kiblat jasmani Baitullah. Tapi kiblat hati kita Allah. Jangan lari daripada Allah. Sama yang zakir ni, kalau dada kita ni kalau lari daripada menghadap kiblat, batal salat. Kalau hati kita lari daripada Allah, apa jadi salat? Kalau jasmani kita lari daripada Baitullah, batal salat. Kalau rohani kita batal, kita lupa kepada Allah Ta'ala, apa jadi dia? Wallahu a'lam. Kalau ikut macam tak sah lah. Itu dia. Tapi tak pernah ditekankan di semua sekali dah. Rugi yang seamat-amatnya. Sebab kebersihan rohani itu lebih penting lagi. Salat tak batal, tapi habislah. Itu yang kita kena fahamkan elok. Itulah dia. Okey. Maka tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang di dalam batin, yakni di dalam hati. Apa najis dalam batin, dalam hati kita? Itulah sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Semua apa benda yang kita belajar dulu kan, 10 sifat-sifat dicela Allah tu ada dalam hati kita. Dengan riak dia, dengan takabur dia, dengan bohong dia, dengan itu, dengan ini. 1001 macam. Saya tahulah diri saya. Tuan-tuan tahulah diri tuan-tuan. Bila kita sembahyang kan, mulutlah mereka dalam hati kita ni. Macam-macam benda akan datang. 1001 macam. Kan kita sembahyang Isyak kan. Ya. Sampai berfikirlah, bikin ini malam ni kan, bila dah Nufail pun jadi imam, Allahu Akbar. Ini apa pula baca ada surah, ada imam, ada ayat, ada imam kita. Kita fikir ni. Baca ni ayat dan tak dengar ni. Jangan dengar tu. Berfikir kadang-kadang ke mana raya. Tak pula faham bahasa Arab kan. Baca tu dengar gitu je. Dah rugi lagi, banyak benda rugian. Jadi habis kalau dah dengar tak faham, itu tak apa betul buat kan? Apa betul buat? Anda ada satu je pilihan dia. Terus Allah dalam hati tu. Itu je pilihnya ada. Daripada merayakan kesanun kemari tu, Allah. Terus ingat tu. Tapi baca lah yang dah baca dulu kan. Betul lah, imam rokok, kita rokok. Apa nak buat lagi? Nongah tak pandai. Kemarin tak belajar sekolah, maksud tak sekolah apa? Tak tahu bahasa Arab. Dia tak tahu bahasa Arab, pasal apa? Tak sekolah Arab. Itu ayah sama kita tak dihantar. Ayah pula salah. Macam-macam lah nak lapaskan diri. Tak kira lah tu. Tapi tu benda dah berlaku kan. Jadi sekarang apa patut saya buat? Itu je. Tumpukan hati kita kepada Allah. Dan memang pun disuruh kita menyebut Allah dalam solat, dalam hati itulah. Ini cara nak mengatasi dia. Okey. Lain-lain cara payahlah dah. Kalau kita boleh memahami Quran, cantiklah sangat. Okey. Itulah Quran tadi, innamal musyrikuna najasun. Quran. Hanya sesungguhnya. Hanya senya
orang yang syirik itu najis. Najis. Apa itu syirik? Bukan menduakan Tuhan. Kita selalu menduakan Tuhan, bukan. Syirik ni artinya kita pakai sifat Tuhan yang Tuhan tak boleh pakai. Itu syirik lah tu. Macam takabur kan. Takabur tu sifat Allah Ta'ala, dan Tuhan kata jangan pakai. Dia larang pakai sama sekali. Kita pakai. Ego tu kita pakai. Jadi kita telah memakai sifat Allah yang Allah tak boleh kita pakai. Syirik nama tu. Tapi kalau yang dia suruh kita pakai, itu bagus. Jadi apa contoh dia? Katalah Allah Ta'ala satu daripada sifat dia ialah sabar. Sifat Tuhan tu. Jadi kita sabar. Jadi kita pakai sifat Tuhan, tapi yang Tuhan beri, itu tak syirik. Ataupun syirik juga boleh panggil syirik, tapi syirik yang dibenarkan. Kalau takabur tu pula sifat atau syirik yang tidak dibenarkan. Itu je kaedah dia. Tasawuf dulu tu, ilmu juga balik. Macam itulah contohnya. Okey, jadi orang syirik adalah najis. Maksudnya bernajis dalam hatinya. Berarti dalam hati itu ada najis, seperti itu. Jikalau ada badannya, dan jikalau ada badannya dan kainnya itu suci sekalipun, badan kita bersih, kain pakai kita bersih, tapi hati kita najis pasal syirik. Auzubillah, habislah kita. Okey. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini bahawa najis itu tiada tertentu pada kain dan pada zahir badan. Maka selama tiada suci hati daripada sifat-sifat jahat itu, maka tiada menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama, dan tiada menerangkan hati itu oleh nur ilmu itu. Ya betul. Okey. Jadi badan kita bersih, kain kita bersih tak cukup. Nak jadi orang baik di dunia sampai akhirat, mestilah bersih rohani kita. Dan inilah dia manusia yang sentiasa bergelumang dengan najis batin. Lagi bosah dunia, lagi bosah lah. Itu je lah. Jadi kita berhati-hatilah ya. Fikir-fikirlah terus dia. Kemudian dan dari kerana inilah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal ilmu bikasratil riwayah. InsyaAllah kita sambung pula minggu lagi sekali, insyaAllah. Ada soalan? Sila. Muka surat 38 atas sekali. Muka surat 38 atas sekali. Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Okey. Tiada soalan. Terima kasih kerana tidak bertanya. Kita jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.